Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 25 Julai bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, seorang pemandu kereta rentung dalam kemalangan membabitkan 4 buah kenderaan berhampiran Jabatan Permas Jaya Lebuh Raya EDF Pasir Gudang menghala ke kampung bakar batu awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lakin, Muhammad Suhaimi Jamal berkata mangsa yang belum dikenal pasti identiti ditemui tersepit dan rentung sebanyak 90% di bahagian pemandu kereta BMW. Jelasnya 13 anggota dari BBP Lakin dibantu 9 anggota BBP Johor Jaya ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 6.10 pagi. Setibanya anggota di situ didapati berlaku kebakaran melibatkan kereta BMW, Myvi dan van bekerja kilang di jilat api, manakala Honda City tidak terbakar. Tambah Muhammad Suhaimi, pihak anggota telah bertindak membuat pemadaman dengan menggunakan 2 aliran salur bantu mula dan air tangki pam jentera serta membantu mengeluarkan mangsa. Beliau juga memaklumkan pemandu Honda City dan Myvi masing-masing lelaki berusia 34 dan 52 tahun selamat. Polis akan merakam percakapan pemandu pikap yang terbabit dalam insiden kemalangan jalan raya sehingga mengakibatkan 5 keluarga maut di kilometer 62 berhampiran Banjaran Titi Wangsa, Lebuh Raya Timur Barat Jeli Great kemarin. Ketua Polis Perak Dato' Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, pemandu wanita berusia 53 tahun ketika ini masih dirawat di Hospital Jeli, Kelantan. Katanya pemandu Toyota Hilux berkenaan mengalami luka di dada serta paru-paru dan masih dirawat di hospital. Dato' Mio Farid Al-Atrash memaklumkan 2 penumpang kenderaan telah dirakam percakapan. Dalam kejadian sekitar jam 3.45 petang itu, 5 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak maut selepas MPV yang dinaiki mereka terbabit dalam nahas dengan sebuah Toyota Hilux. Mereka sekeluarga yang maut dikenali Ahmad Homaimi Baba, isterinya Siti Aisyah Muhammad Rodi, kedua-duanya berusia 32 tahun dan anak mereka Zara Hana 6 tahun. Turut maut bapa Siti Aisyah Muhammad Rodi Othman 64 tahun dan ibunya Sharifah Rohana Sesagaf 59 tahun. Seterusnya, sekurang-kurangnya 14 syarikat pembungkusan minyak masak bersubsidi ditarik balik lesen kerana menyeludupnya ke negara jiran. Selain itu, mereka juga berdepan dengan tindakan undang-undang dan akan dihadapkan ke mahkamah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosu Wahid berkata ia adalah antara tindakan tegas dilaksanakan kerajaan bagi mengatasi isu keterisan minyak masak bersubsidi yang dikesan dijual secara terbuka di Thailand. Berkaitan dengan penguasaan dan kebocoran ini, kita mempertingkatkan lagi penguasaan dan juga intipan dan juga sistem audit di semua sekat-sekat yang telah diberi kebenaran untuk membungkus minyak ini untuk pastikan tidak ada kebocoran. Kebocoran tersebut disebabkan antaranya dikesan ada daripada packer kepada luar negara dan ada juga daripada pemborong kepada luar negara. Jadi dengan sistem audit yang terbuat ini, kita akan dapat lihat di mana. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Macang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yang bertanya sama ada kementerian itu mewujudkan indeks keterisan serta jumlah syarikat yang ditarik balik lesen kerana menyeleweng minyak masak bersubsidi selain peranan GLC dalam program minyak masak bersubsidi. Mengulas mengenai subsidi minyak masak tulen botol, Datuk Rosul berkata penamatan sementara itu bukan bererti kerajaan tidak prihatin terhadap beberapa rakyat yang berdepan isu kenaikan mendadak harga barangan mentah. Sekurang-kurangnya 118 majikan dikesan tidak mematuhi Perintah Gaji Minimum 2022 yang berkuat kuasa sejak 1 Mei lalu. Angka itu dikenalpasti hasil pemeriksaan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM melibatkan 157 aduan terhadap majikan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri S. Saravanan bagaimanapun berkata setakat tempoh yang dinyatakan masih belum ada majikan yang didakwa kerana kesalahan itu. Statistik majikan yang telah mematuhi dan tidak mematuhi Perintah Gaji Minimum masih tidak dapat disediakan berikutan kuat kuasanya Perintah Gaji tersebut pada 1 Mei. Dan pematuhan hanya dapat dikenal pasti melalui pemeriksaan berkanun. Sehingga 30 Jun 2022, sebanyak 20,452 majikan telah diperiksa. Bagi bulan Jun 2022 sahaja, sebanyak 3,049 tempat pekerjaan telah diperiksa di seluruh negara. Selain daripada itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia juga akan menjalankan siasatan sekiranya aduan diterima dari pihak pekerja. Pada bulan
Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pari Buntar Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa dan Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, wakil dari Lenggong, yang meminta beliau menyatakan berapa jumlah majikan yang didakwa tidak mematuhi Perintah Gaji Minimum 2022. Cubaan 13 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar dan Thailand cuba masuk ke negara ini melalui laluan tidak sah di sepadan Malaysia Thailand semalam berjaya dipatahkan markas Divisyen Kedua Infanteri 2 Division yang dibuat di dua lokasi berbeza sekitar kawasan Bukit Kayu Hitam Kedah oleh Brigade ke-6 Infanteri Malaysia KTJ 6 Brigade. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan dalam tangkapan pertama jam 11.15 pagi, pasukan operasi telah mengesal sekumpulan individu bergerak dalam keadaan mencurigakan masuk dari arah pagar sepadan ketika sedang melakukan rondaan. Sesudah itu, pasukan operasi bertindak menahan semua individu terbabit yang bersembunyi di kawasan Sema dalam kebun getah di lokasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati individu terbabit adalah 7 parti warga Myanmar iaitu 6 lelaki dan seorang wanita yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah serta berusia antara 14 hingga 47 tahun. Sementara itu, dalam tangkapan kedua, sekitar pukul 5.18 petang, pasukan serang dan tangkapan serkap yang bertugas di ladang getah tidak jauh dari sepadan juga mengesan kelibat sekumpulan individu dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati seramai 6 parti termasuk seorang wanita terdiri daripada 5 warga Myanmar dan seorang warga Thailand serta berusia antara 18 hingga 38 tahun tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Tambah kenyataan itu, pasukan operasi telah merampas barangan yang dibawa ke semua parti dalam kedua-dua tangkapan, antaranya 5 telefon bimbit, sebuah motosikal jenis Honda Wave, wang tunai mata wang Myanmar dan Thailand serta 13 beg pakaian dengan anggaran keseluruhan bernilai RM5,209.25. Kemudian kesemua parti berkenaan diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam. Beralih ke perkembangan luar negara. Kebakaran di California, Amerika Syarikat dilaporkan bertambah teruk sehingga memaksa berjuta-juta penduduk dipindahkan. Ia semakin marak di mana ribuan hektar hutan telah dimakan api. Bagi mengawal ia daripada terus merebak, Jabatan Perhutanan dan Perlindungan Kebakaran California Coal Fire telah mengerah 2,000 anggota bomba bersama dengan 17 helikopter telah dikerahkan ke hutan oak di Taman Negara Yosemite. Dalam tempoh 48 jam, lebih 5,750 hektar hutan terbakar berikutan haba dan kelembapan rendah menghalang usaha mengawal api. Susulan keadaan yang semakin kritikal, ia telah memaksa Gabenor California, Gavin Newsom, mengisytiharkan darurat di Mariposa County. Sejak kebelakangan ini, California dan bahagian lain di barat Amerika Syarikat diancam kemusnahan hutan akibat kebakaran yang dikaitkan dengan iklim panas dan kemarau. Sekian dahulu MJ Flash. Buat masa ini, terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.